Secara asasnya, kebakaran yang kecil sebenarnya boleh padam sekiranya kita membuat ataupun melakukan langkah-langkah pencegahan awal. Ambil kain ni. Kain. Kebakaran yang kecil ni sebenarnya boleh dipadam dengan menggunakan APA. Nak tahu apa itu APA? Okey, ni alat pemadam api ataupun biasa kita panggil fire extinguisher. Okey, fungsi alat pemadam api ni adalah untuk memadam kebakaran pada peringkat awal. Okey, kena ingat memadam kebakaran peringkat awal. Okey, secara teorinya kebakaran berlaku apabila ada kehadiran 3 unsur. Yang pertama adalah bahan api, yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah haba. Bila adanya kewujudan tiga-tiga komponen ni, api akan boleh terjadi. Jadi alat pemadam api ni dia berfungsi untuk menghapuskan salah satu daripada komponen ni lah, supaya api tidak merebak dan tidak berlaku kebakaran. Okey, fire extinguisher ni sebenarnya dia ada bermacam-macam jenis. Secara asasnya dia ada lebih kurang dalam 4 jenis. 4 jenis yang utama. Yang pertama adalah jenis air, yang kedua adalah jenis buih, yang ketiga adalah jenis debu kering, dan yang keempat jenis karbon dioksida. Untuk membezakan jenis-jenis alat pemadam api, kita boleh lihat pada dia punya label dekat body dia. Untuk kesemua jenis alat pemadam api, badan dia ataupun dia punya silinder ni semua adalah berwarna merah. Yang membezakan adalah label yang ada pada bahagian ni. Sebagai contoh, kalau air adalah dilabelkan berwarna merah. Kalau debu kering macam yang contoh ni dilabelkan dengan berwarna biru. Kalau foam dilabelkan dengan warna krim ataupun kuning cair macam tu. Dan untuk karbon dioksida dia dilabelkan berwarna hitam. Pada bahagian ataupun komponen penting alat pemadam api ni Okey, yang pertama adalah bahagian body ataupun silinder. Okey, ni kita panggil silinder ataupun body. Seterusnya adalah nozzle. Ini adalah nozzle yang berfungsi untuk mengeluarkan debu kering ketika kita gunakan. Okey, ini adalah bahagian ni adalah tolok gauge yang menunjukkan tekanan yang ada di dalam alat pemadam api ni lah. Seterusnya adalah operating level. Ini adalah operating level dia, di mana tempat kita pegang dan untuk kita tekan ketika kita nak guna. Dan last sekali adalah safety pin. Okay, yang ni paling ramai orang terlupa. Kadang-kadang dia nak operate tapi dia terlupa nak keluarkan. So kedudukan safety pin adalah di sini ni. Okay, ini adalah safety pin. Okay, make sure kalau kita nak guna, kita cabut dulu, keluar. Tapi kebanyakan alat pemadam api sekarang dia di-attachkan sekali dengan kabel plastik ni. Nampak tak yang warna kuning ni? Okay, ini adalah bertujuan supaya safety pin ni tak terkeluar dengan sendirinya lah. So diikat menggunakan kabel plastik ni. Jadi kalau kita nak guna, kita cuma perlu twist saja, pusing, dan kabel ni akan putus lah. Dan kita boleh bawa keluar safety pin. 4 step mudah untuk kita menggunakan alat pemadam api iaitu dengan menggunakan kaedah PAS. Step yang pertama adalah P. P adalah pull, iaitu kita perlu pull ataupun tarik safety pin yang ada pada alat pemadam api ni. Step yang kedua adalah A. Aim, iaitu setelah kita tarik, kita perlu aim ataupun halakan ke arah punca api. Step yang ketiga adalah squeeze, iaitu kita perlu tekan operating level dia. Ini operating level dia. Okay, squeeze. Dan step yang terakhir adalah sweep. Kita perlu halakan ke kiri dan ke kanan. Okey, saya secara peribadi amat berharap korang semua untuk mempunyai satu unit alat pemadam api, sama ada di rumah ataupun di dalam kenderaan. Memandangkan banyak berlakunya kebakaran yang melibatkan rumah kediaman, kenderaan macam kereta, banyak berlaku kebakaran macam ni. Jadi dengan adanya alat pemadam api ni, so kita boleh bertindak awal sebelum
api tersebut menjadi besar. Akhir kata, keselamatan kebakaran adalah tanggungjawab kita bersama. Okey. Jadi bersama-sama kita mengamalkan keselamatan dan pencegahan kebakaran. Sekian, terima kasih.